Sudah 40 saat jarak dilebarkan. Jadi 40 saat tidaklah begitu jauh. Bila-bila masa saja lagi kerana terlalu jauh jarak untuk ditamatkan peringkat ini. Apapun usaha berterusan dilakukan oleh peloton sampai gambaran kita lihat di bahagian hadapan sekali. Di mana 5 pelumba sekarang ini silih berganti. Tetapi kom yang ketiga tadi di selayang menyaksikan Wong Mei Ying menambah 4 mata sebenarnya, bukannya 6 mata. Di tempat yang kedua Loh Si Kiong dan juga Nur Amirul Fakhruddin dengan 3 mata. Jadi itulah kedudukan untuk peringkat yang ke-5 bagi saingan Letuh di Langkawi edisi ke-21. Jadi sebaris peloton di hadapan mereka menarik boleh dikatakan sekitar 50 km sejam untuk menidakkan kelima-lima pelumba yang berada di hadapan untuk tiba ke kawasan penamat dengan bermulanya tepat jam 11.30 pagi tadi daripada Tapah. Jadi kita menanti adakah John Epson daripada One Pro Cycling dapat menjarakkan masa mereka. Inilah keputusan yang sebenar, Razli. Di mana Wong Mei Ying dengan 4 mata diikuti Loh Si Kiong dan Nur Amirul Fakhruddin Mazuki 1 mata. Kom yang ketiga dan terakhir peringkat yang ke-5. Sampai itu Andrian Neoshunti dari pasukan Dimension Data sekarang ini mengepalai para lain pelumba. Beliau mewakili pasukan Dimension Data. Jadi pelumba yang memiliki sejarah tersendiri. Sambil itu kita melihat bagaimana kedudukan semasa King of the Mountain, di mana Wong Mei Ying 49 mata diikuti Loh Si Kiong 28 dan juga Miguel Angel Lopez kekal dengan 25 mata setelah berakhir semalam peringkat yang keempat. Jadi dengan laluan yang cukup landai hari ini tidak mempunyai cabaran bagi pelumba-pelumba di peringkat zon pendakian dan masih lagi 5 pelumba dengan ditingkatkan kelajuan setelah ditambah di situ dengan 2 pelumba daripada One Pro Cycling, di mana John Epson cuba melakukan sesuatu untuk menidakkan juga kepada peloton untuk mengejar mereka yang ke-5 pelumba ini. Dan mungkin John Epson jangkakan mungkin daripada 50 saat dapat dipendekkan selepas ini untuk berada di kedudukan keseluruhan di antara pelumba daripada Astana. Ada asakan baru yang cuba dilakukan oleh Nur Amirul, begitu juga dengan Loh Si Kiong sekarang ini. Apakah Wong Mei Ying akan turut serta? Wong Mei Ying tidak mahu ketinggalan, masih lagi cuba untuk kekal dalam kelompok hadapan ini. Jadi inilah percaturan, inilah strategi yang digunakan. Biarpun advantage untuk 2 pelumba Malaysia, Loh Si Kiong dan juga Nur Amirul Fakhruddin dari pasukan TSG sekarang ini tidak mahu ketinggalan. Namun begitu 2 pelumba dari One Pro Cycling Team, mereka memiliki pengalaman yang cukup luas. Mereka ada strategi yang tersendiri khususnya bagi membolehkan John Epson yang sekarang ini ketinggalan dengan 50 mata dari 50 saat dari Miguel Angel Lopez melakukan sesuatu pada edisi ataupun peringkat yang ke-5 ini. Jadi ke-5 pelumba ini sudah pun memasuki di Jalan Kuching untuk menuju ke dataran Merdeka sebentar nanti sebelum mereka memasuki Jalan Ipoh. Dan sebaris dan sekarang ini peloton di ke-2I ataupun di kemudi di sini adalah pelumba-pelumba daripada pasukan Drapac yang turut serta di situ, kerana Drapac juga tidak kurang pelumba-pelumba pakai pecut mereka yang biasanya leader mereka Graham Brown. Siapa yang tidak mengenali Graham Brown? Pelumba yang paling lama dalam Letuh di Langkawi sepanjang edisi yang diadakan. Beliau juga telah memenangi 9 peringkat sebelum ini dalam pelibatannya. Tetapi yang beliau banyak membantu rakan-rakan khususnya bagi menarik pelumba sprinter. Sebagaimana pada 2-3 tahun lalu beliau membantu Theo Bos untuk muncul juara dalam salah satu peringkat jelajah Letuh di Langkawi edisi ke sebelum ini. Jadi inilah gambaran dari sebelah sisi bagaimana kedudukan peloton, di manakah Miguel Angel Lopez yang pasti tidak akan tercabar, namun boleh dicabar oleh pelumba dari pasukan One Pro Cycling Team yang sekarang ini cuba melakukan sesuatu, khususnya Wong Mei Ying mengambil gilirannya pula untuk melakukan atak keasakan. Begitu juga diikori oleh Nur Amirul Fakhruddin. Loh Si Kiong mahu turut serta. Jadi inilah kedudukan semasa 13 km untuk ditamatkan. Banyak yang boleh berlaku, tetapi apa percaturan ataupun strategi dalam kumpulan peloton, kerana di situlah sebenarnya individu yang akan menamatkan terlebih dahulu saingan peringkat yang ke-5. Bagi peloton yang sekarang ini sedang mengatur, mungkin daripada pasukan Astana, Tinkoff, Dimension Data ataupun pasukan daripada Drapac dan sebagainya, mereka akan berada di situ untuk sebenarnya mereka membiarkan, kalau nak dikira, membiarkan 40 saat ini kekal maintain sehinggalah
sampai satu ketika mereka akan meningkatkan kelajuan yang maksimum untuk menangkap ke 5 pelumba ini sebelum memasuki 1 kilometer terakhir. Kebiasaannya begitulah, Rasdi. Lama sungguh Andrian Nioshunti dari pasukan Dimension Data ini menarik leleng pelumba. Terdapat di belakangnya ialah pelumba dari Southeast, begitu juga dengan pelumba dari leleng pasukan yang tidak mahu ketinggalan. Drapac terus berada di situ. Pelumba dari Pegasus dan juga KSPO di belakang, sambil tumpuan terus diberikan kepada 5 pelumba yang telah pun membentuk kelompok pendahulu dengan agak konsisten hingga setakat ini. Apapun mereka mahu melebarkan lagi 40 saat, seandainya kekal ada harapan untuk John Epson. Ini tinggal 10 saat saja lagi. Sekarang ditingkatkan lagi 50 saat. Jadi inilah jarak masa yang telah pun dilebarkan oleh kelima-lima pelumba ini. Jadi kita ingin melihat bagaimana Loh Si Kiong jika di peringkat yang kedua. Beliau 7 km terakhir terpaksa melepaskan kerja yang telah dilakukan di peringkat awal sebagaimana di peringkat yang pertama lagi. Jadi inilah peranan ataupun individu yang memeriahkan Letuh di Langkawi, kerana gerakan yang dilakukan oleh Loh Si Kiong pasti ada peluang-peluang yang akan berikan perhatian. Jadi kelima-lima pelumba ini sudah pun saya rasa di sini, Rasdi, mereka sudah pun memasuki Jalan Ipoh. Lebih kurang 12 km saja lagi. Dan kita masih menantikan apakah reaksi ataupun yang akan dilakukan oleh pelumba-pelumba yang berada di dalam peloton. Yang boleh nampak daripada atas ini, kita nampak tidak begitu jauh, hanya 50 saat jarak di antara peloton, dan sebaris di sana peloton menunjukkan mereka bergerak dengan begitu laju. Ada lagi bantuan yang cuba diberikan oleh pasukan Dimension Data. Saya kira pastinya yang ada di situ ialah Jacob Venter, begitu juga dengan Rensburg yang sekarang ini turut dikatakan antara pelumba yang mampu untuk mencabar Miguel Angel Lopez untuk bagi cabaran keseluruhan jersey kuning tajaan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Jadi itulah percaturan yang sekarang ini dapat dilihat, dapat digambarkan kepada anda semua. Dengan 11 km terakhir, 3 jam 6 minit mereka berkayuh. Jadi itulah yang ingin dibuktikan khususnya di hujung saingan. Tetapi persoalannya, apakah mampu mereka ini dalam kumpulan besar untuk menangkap 5 pelumba yang telah pun yang sedang mendahului perlumbaan. Inilah dia ke-5 pelumba yang sekarang ini kita dapat lihat pelumba kebangsaan Loh Si Kiong, dan terdapat 2 pelumba daripada One Pro Cycling, termasuk juga Wang Meiying, iaitu pelumba daripada Henzhang yang memakai jersey polka dot Ciclistas selaku pendahulu King of the Mountain, dan juga Amirul yang berada di sana daripada pasukan TSD dan sedang meningkatkan kelajuan mereka untuk menidakkan daripada peloton untuk menangkap ke-5 pelumba ini. Tetapi sekarang ini seolah-olah Wang Meiying terkebelakang sedikit. Kita nantikan apakah visual yang dapat dilihat di manakah Wang Meiying 10 km terakhir. Jadi inilah debaran sepeda menuju ke penghujung peringkat yang kelima. Kita lihat bagaimana John Epson tidak mahu ketinggalan. Beliau akan cuba untuk bersama dengan 5 pelumba. Wang Meiying tidak kelihatan apakah Wang Meiying telah pun mengalah ketika ini. Loh Si Kiong masih lagi mampu untuk meneruskan kayuhan. Begitu juga Nur Amirul yang tidak mahu ketinggalan menuju ke garis penamat. Tetapi saya kira mungkin secara keseluruhan Loh Si Kiong mahukan sesuatu kerana time bonus untuk sprint yang terakhir di penamat nanti mungkin akan membantunya. Ya, di dataran mereka nanti menanti para pelumba di mana peringkat sprint ataupun penceritaan yang terakhir ini di garis penamat, mereka akan mendapat 10 saat bonus untuk tempat pertama, tempat kedua 6 saat dan tempat ketiga 4 saat. Nur Amirul Fakruddin, pelumba berusia 24 tahun yang sekarang ini telah pun sedang berusaha untuk memungut mata, ataupun saya mengharapkan 2 pelumba Malaysia sekurang-kurangnya seorang mampu berada di podium. Tetapi di manakah kedudukan Anwar Manan Harif Saleh yang tidak mampu setakat ini setelah tamat 4 peringkat untuk berada di podium menjadi persoalannya. Tetapi mungkin ini masa dan ketika setelah semalam memang kita memang dah menjangkakan bahawa pelumba Malaysia tidak sukar untuk menawan tanah rata bagi peringkat yang keempat. Jadi mungkin hari ini di dataran Merdeka kita menantikan pelumba-pelumba daripada negara kita Malaysia, terutamanya sekali pada pasukan TSG dan juga pasukan kebangsaan. Tetapi mungkin juga daripada pasukan NSC hari ini daripada pasukan negara kita. NSC Micron, kumpulan pasukan kontinental negara. Kedudukan 29 saat sekarang makin mengecil, itu menandakan bahawa peloton semakin menghampiri. Jadi apakah usaha ke
empat pelumba, khususnya 2 pelumba Malaysia yang dilihat berkemungkinan sukar untuk mempertahankan kedudukan ini. Kalau dilihat siapa yang berada di lawan, akan mendengar deruan basikal pelumba-pelumba yang begitu laju dan juga pantas dalam usaha mereka untuk menang ataupun meraih peringkat yang ke-5 khususnya setelah tamat 4 peringkat sebelum ini. 8 km menuju ke garisan penamat. Dari sebaris peloton yang kita dapat lihat bergerak dengan begitu dan ditingkatkan kelajuan mereka untuk menangkap keempat-empat pelumba tersebut dengan 29 saat ditinggalkan. Ini dia dan kita dapat lihat One Pro Cycling yang berada di kedua-dua pelumba ini yang berada di hadapan, dan termasuk Amiro dan juga Loh Si Keong. Dan Loh Si Keong daripada pasukan kebangsaan dan Amiro daripada pasukan TSG. Jadi kelajuan mungkin di sini juga mereka nak meningkatkan kelajuan, tetapi Richard Hadley yang membantu John Epson ketika ini bagi memastikan bahawa pelumba dari pasukan yang mewakili pasukan One Pro Cycling Team mampu untuk meneruskan ataupun menarik lebih jauh, tetapi hingga setakat ini jelas jurang itu semakin mengecil. Itulah yang dilakukan oleh peloton yang memiliki kelebihan ataupun advantage ketika ini, kerana pelumba-pelumba sprinter akan mara menuju ke 2 km terakhir. Tetapi persoalannya bagaimanakah pencaturan. John Epson sekarang ini di depan, diikuti Loh Si Keong dan juga Noor Amir Fakhruddin. Sambil kita mungkin nanti dapat melihat apabila 20 saat akan jelas bahawa kedudukan di antara dua kumpulan yang berjaya memisahkan antara satu sama lain. Tetapi kedudukan 4 pelumba ini menjadi persoalan, apakah mereka mampu untuk terus kekal dan seterusnya berjaya berada di podium. Jadi jika kedudukan ini kekal, pasti ada pelumba Malaysia yang akan naik ke podium. ya, jika sekiranya kedudukan ini kekal, salah seorang daripada pelumba kita daripada negara mewakili kebangsaan dan juga mewakili TSG, bendera Malaysia di situlah ketiga, mungkin di tempat kedua, ketiga ataupun tempat pertama. Yang pastinya peloton mereka tidak akan membiarkan keempat-empat pelumba ini tiba ke garisan penamat. Itu telah pun terbukti dalam 3 edisi, 3 peringkat sebelum ini, kecuali di Cameron Highland. Jadi satu attack yang telah dilakukan oleh John Epson, turut diikuti ialah Loh Si Keong dan juga Noor Amir Fakhruddin. Jadi John Epson sekarang ini berada di depan sambil peloton semakin menghambat, semakin menghampiri. Draft pack sekarang ini 12 saat saja lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa strategi bagi pasukan dalam kelompok peloton ini menjadi, dan 7 km 12 saat adalah tempoh yang senang untuk mereka menangkap. Senang untuk mereka menangkap. Kalau sekiranya 12 saat ini dalam 1 kilometer, memang susahlah. Tapi sekarang ini 6 kilometer terakhir, 3 pelumba masih berada di hadapan dan John Epson cuba melakukan sesuatu dan bersama dengan Loh Si Keong. Kasut putih bukan John Epson, tetapi saya kira Richard Hadley, kerana John Epson mungkin ingin berada dalam peloton untuk menyimpan tenaga untuk pecutan di peringkat akhir nanti. Jadi inilah 3 pelumba dengan Loh Si Keong sekarang ini cuba melakukan attack, cuba disaing hebat oleh Richard Hadley dari pasukan One Pro Cycling. Sekarang ini telah pun kelihatan peloton. Kita akan melihat bagaimana 3 pelumba ini akan menoleh sebentar nanti. Mereka akan melihat saja bagaimana peloton menangkap, dengan usaha yang akan dilakukan akan berakhir pada bila-bila masa. Loh Si Keong masih tidak mahu mengalah, cuba melakukan attack. Itu juga dengan Hadley yang turut serta. Tetapi dengan keadaan semasa, adalah jelas bahawa peloton akan menangkap ketiga-tiga pelumba tersebut. Hadley setakat setelah peringkat semalam dia di Tanah Rata, beliau sudah pun ditinggalkan oleh pelumba pendahulu iaitu Lopez Moreno 1 minit 24 saat. Jadi kalau sekiranya dia memenangi di dataran mereka ini, tidak ada kesan. Tidak ada sebarang tekanan yang diberikan oleh ketiga-tiga pelumba ini kepada jersey GC secara keseluruhan, tetapi mungkin bagi jersey Asia dan sebagainya. Apapun peloton sekarang ini semakin menghampiri, yang pasti ialah 3 pelumba tidak akan terdaya untuk terus melakukan rasakan. Dan pada bila-bila masa saja sekarang ini, peloton akan menangkap. Jadi kita perhatikan pasukan dari Draft Park yang cuba melakukan attack di sebelah luar. Apakah yang ingin dilakukan tapi terlalu awal 5 km ini. Jadi mereka sekarang ini akan menuju dari Jalan Tun Razak, akan menuju ke Bukit Nanas nanti, di persimpangan Bukit Nanas. Sambil ini kita lihat bagaimana Loh Si Keong tidak terdaya. Begitu juga dengan Noor Amirul. 3 pelumba dari Draft Park mengepalai perlumbaan. Sambil seorang pelumba dari pasukan Astana turut berada di situ. Jadi inilah yang boleh digambarkan kedudukan semasa di penghujung saingan peringkat yang ke-5 berbola di tapah sebelum berakhir di Dataran Merdeka.
Sekarang ini pelumba-pelumba daripada pasukan Drapak yang sedang menarik laju sekarang ini dari dalam peloton. Pelumba-pelumba mereka seperti mana yang kita ketahui, di mana di situlah adanya Graham Brown dan akan memastikan menarik seorang lagi pelumba mereka, iaitu pakar pecut daripada pasukan Drapak. Dan mungkinkah Brenton Jones ada berjaya mengikuti rapat sehinggalah kegagasan penamat untuk memintas setelah dilepaskan oleh Graham Brown. Tetapi suatu ketika di Pulau Pinang ataupun di Georgetown, Graham Brown yang berada di hadapan pada John Epson. Baik, apapun tumpuan sekarang ini ialah bagaimana pencaturan setiap pasukan dengan dikepalai oleh pelumba daripada pasukan Drapak yang berpengkalan di Australia. Sampai tidak ketinggalan ialah kedua elemen pasukan yang turut berada di situ Southeast tidak ketinggalan. Mereka sekarang ini dengan strategi tersendiri masing-masing, di mana siapakah akan mengambil alih tugas selepas ini. Lepas dua pelumba Drapak dan seorang pelumba daripada Astana turut berada di situ yang akan menentukan ataupun akan mengawal bahagian hadapan, di mana strategi akan disusun, di mana di sinilah segala pencaturan khususnya bagi pelumba-pelumba pecut akan ditempatkan di barisan pertengahan di peringkat awal menuju ke 2 km terakhir. Jadi para pelumba sekarang ini semakin menghampiri ke penamat. 4 km saja lagi untuk ditamatkan. Tetapi persoalannya bagaimana masing-masing setiap pasukan merencanakan strategi, dengan pelumba pecut dijangka akan kembali menguasai setelah berehat semalam. Dan yang boleh kita perkatakan persaingan apakah Andrea Guardini, Andrea Palani dan sebagainya yang pastinya akan cuba untuk memungut sebanyak mata mungkin untuk jersey teal Raja Pecut bagi musim ataupun edisi ke-21. Jadi 3 km terakhir sekarang ini mereka melalui Menara Kuala Lumpur, Menara KLCC, mercu tanda negara kita yang sekarang ini dipertontonkan ke dunia. Jadi inilah pencaturan setiap pasukan. Kita dapat melihat bagaimana mereka akan merencanakan 2 km terakhir nanti akan dia menentukan siapakah nanti yang akan berada di hadapan. Jadi para pelumba masih lagi di Jalan Sultan Ismail pada ketika ini. Mereka sudah pun memasuki di Jalan Ampang selepas melalui di hadapan KLCC sebentar tadi di Kuala Lumpur City Centre. Dan pelumba-pelumba akan memasuki Jalan Sultan Ismail selepas ini, kemudian kembali ke Jalan Tengku Rahman sehinggalah penamat di Dataran Merdeka. Inilah selekoh ke Jalan Sultan Ismail. Dua pelumba dari pasukan Dimension Data berada di depan. Yang pasti akan berada di situ ialah Reinhard Rensburg bernombor 6 dengan kedudukan ataupun 27 saat saja ditinggalkan oleh Angel Miguel Lopez dari pasukan Astana. Okey, kedudukan sekarang ya Rasdi, kemungkinan sekitar menghampiri ke 60 km sejam. Mereka bergerak dengan kelajuan sebegitu dan tidak membiarkan mana-mana pelumba untuk melakukan breakaway ataupun attack setelah mereka akan memasuki sebentar nanti 1 km terakhir, dan di situlah mereka akan merencanakan kesemuanya bagi setiap pasukan untuk memastikan pelumba-pelumba pakar pecut mereka, terutamanya sekali pada hari ini kita ingin melihat Andrea Guardini dan juga Andrea Palini yang berada di situ di kedua pelumba daripada Itali ini, dan tetapi lain perbezaan mereka daripada pasukan-pasukan mereka sendiri. Dan 1 km terakhir nanti kita nantikan siapakah pelumba-pelumba pakar pecut yang akan tiba ke kesan penamat di Dataran Merdeka hari ini. Jadi inilah penentu segalanya, di mana pencaturan telah pun ditempatkan. Tetapi yang menjadi perhatian nanti di manakah kedudukan Andrea Guardini. Sampai pasukan Drapak sekarang ini masih kekal untuk menguasai perlumbaan ataupun mengawal perlumbaan di bahagian hadapan. Graham Brown dijangka akan mainkan peranan selepas ini. Apakah tindakan yang akan dilakukan oleh John Epson? Apakah mampu untuk menangi peringkat yang kelima? Jadi persaingan semakin menarik, semakin berdebarkan, di mana para pelumba sekarang ini masih lagi menanti masa yang sesuai untuk melakukan attack. Kita ingin melihat siapakah terlebih dahulu yang akan melakukan attack 1 km terakhir. Jadi pasukan Drapak sekarang ini mengawal perlumbaan dengan Graham Brown berada di pertengahan, sambil di manakah kedudukan Brenton Jones yang pasti akan melakukan. Giliran pasukan Tinkoff pula mengawal perlumbaan. Kita lihat bagaimana 4-5 pelumba, 3 pelumba pasukan Tinkoff yang cuba untuk memberikan harapan kepada pelumba mereka. Michael Kola yang sekarang ini jadi perlumbaan semakin menarik. Michael Kola di tempat yang kedua. Jadi Graham Brown mengharapkan sesuatu daripada John Epson, daripada rakan sepasukannya. Jadi persaingan semakin menarik di manakah Andrea Guardini, Miguel Lopez di pertengahan.
Jadi sekarang ini Andre Guardini sekarang ini berada depan. Akan terlebih dahulu melakukan attack menuju ke 100 meter terakhir. Jadi Andre Guardini yang sekarang ini melakukan pencutian untuk gelaran ke-20. Andre Guardini dari pasukan Astana berjaya menangi peringkat yang ke-5 ini. Jadi gelaran ke-20 milik pelumba yang berasal dari Itali. Andrea Guardini telah pun membuktikan dataran merdeka dikuasai oleh beliau. Andrea Guardini tetap di dataran mereka memang sudah sinonim dengan Andrea Guardini. Memang tiada tandingan lagi. Dan Andrea paling ini di tempat yang kedua sebentar tadi. Sekali lagi kalau kita lihat Green Brown tadi mengarahkan bahawa rakan pasukan iaitu John bukan John Epson, sebenarnya itu pelumba John Murphy. Brenton Jones. Brenton Jones. Elton Jones. Ya. Brenton Jones yang perlu melakukan sesuatu, tetapi sekali lagi beliau kecewa. Jadi apapun yang lebih ceria ialah gelaran ke-20 buat Andrea Guardini. Beliau mencipta sejarah yang sukar untuk dipintas Lucy Kiong sekarang ini, yang telah baru saja menuju ke garis penamat. Jadi beliau pastinya antara pelumba yang merancakkan di peringkat pertengahan dan di peringkat awal setiap peringkat dengan kerja keras yang dilakukan untuk berusaha mengekalkan kedudukan. Itulah pelumba negara sampai 2 pelumba dari pasukan TM NSC Micron sampai seorang pelumba dari Drapak yang ketinggalan di belakang. Jadi di sinilah berakhir peringkat yang ke-5 dengan Andre Guardini berjaya untuk menawan semula peringkat ke edisi ke-21 setelah semalam beliau sememangnya bukan kemahirannya, tetapi kemahirannya pada peringkat yang ke-5 dibuktikan sekali lagi. Bermakna buat kali ke-6 Kali ke-6 dia berjaya di dataran merdeka. Kali ke-6 setelah dalam 6 penampilan. Kali ke-6 dia berjaya kat sini. Jadi sinonim di dataran merdeka ini nama Andrea Guardini di garis penamat adalah pelumba daripada Astana, kelahiran Itali. Jadi mungkin Martin nanti akan mendapatkan reaksi daripada Andrea Guardini. Rakan tugas kita di sana. Kita tunggu Marti. Jadi apapun untuk kita memperkatakan kedudukan semasa ketika ini Andrea Guardini dengan tambahan 15 mata di sprint ataupun di penamat. Jadi beliau menambah mata seterusnya menjadikan kedudukan 53 secara keseluruhan. Jadi 2 pelumba dari Van Beek yang berusaha untuk menamatkan perlumbaan ini. Tetapi saya nampak tadi jersey kuning Miguel Angel Lopez berada di dalam kelompok hadapan. Jadi kedudukan Miguel Angel Lopez mungkin kita lihat juga di mana kedudukan persaing terhebat bagi Miguel Angel Lopez secara keseluruhan, khususnya Reinhard Rensburg, begitu juga dengan Daniel Yaramillo. Jadi mungkin kita akan mendengar apakah pandangan dari juara 20 kali letu dilangkaui Andrea Guardini. Kuala Lumpur is one of my favorite city for going to the sprint. This is my 4th time that I sprint here, 4 victory in a row. I never lose here, and it was incredible today win another time, and I see that in my waist there aren't no one, and I was completely full gas at 280 meter, maybe too long, but I know really well this finish is a bit on the left, and when I was in the front I can go on the left for cut the road, for do simple sprint, and I think I win clearly. It's an incredible job for my teammates because we control the race. In the start a lot of attacks, and I know that it's not finished yet for the battle for the GC because we see Van Rensburg is really fast. I do my first sprint today and I was completely full gas for do the sprint, and I push more watt in the sprint than in the final, and anyway we did a really good job today, and now we think to recover and then we see tomorrow.
coming into the race, you weren't too sure about the way the team could work with going for the GC as well with Lopez, but you've always been one of those sprinters right from when we first saw you here in Tour de Langkawi that could find their way through. You didn't always need that full lead-out train in front of you, and does it give you a little bit more freedom when you've got that? Yeah, it's simple that we know to pull. We need to pull for the jersey, and then we take a decision today, because we cannot full gas take in the front of my guys full gas for take the breakaway. We take a decision to pull only for catch the breakaway and stay at 3-4 minutes to the breakaway, and then fortunately some other teams want to win and they pull. We're now on the 21st edition of the Tour de Langkawi. You're now sitting on a record-breaking 20 stage. Your victories, are we going to see 21 before the end? Yeah, maybe yes. Now we see, because it's so difficult to control the race and win the stages, and I think maybe we need to take some decision in the next stages, because it's so hard to control the race. And anyway, you see Van Rensburg, he can finish every time in the top 3 and take bonification. Then we need to leave one breakaway, I think, for the general. Fantastic job today. Well done. Thank you, guys. Cool. Thank you, Baik. Gelaran Mr. Langkawi mungkin lepas ni Mr. Dataran Merdeka, kerana 2 tahun Musari sebenarnya dalam penampilan tidak ada berakhir di dataran ini. Sampai inilah kedudukan muktamad peringkat yang kelima ataupun kedudukan peringkat yang kelima dari tapak ke Kuala Lumpur. Andrea Guardini 3 jam 18 minit 50 saat di tempat yang pertama. Andrea Palini di tangga kedua dari Skydive Dubai, diikuti Renat Rensburg dari pasukan Dimension Data dan juga Eric Baska dari pasukan Tinkoff, diikuti Brandon Jones dari Drapac dan juga Jacob Maresco dari pasukan Southeast dan juga Paulo Simeon dari pasukan Bartiani, diikuti Francesco Kiki dari Androni Giocattoli Sidermac dan juga Dylan Page dari pasukan Rus dan juga Anwar Manan di tempat yang ke-10, menyamai apa yang dilakukan oleh Harif Saleh sebelum ini pada peringkat yang kedua. Jadilah kembali sedikit impasan peringkat yang kelima ini di awal permulaan, di mana menyaksikan bagaimana Loh Si Kiong adalah antara pelumba yang berjaya melakukan attack khususnya di pertengahan perlumbaan dengan kawalan di kelompok palaton ialah dikuasai oleh pelumba Drapac. Jadi mereka akan menetapkan. Sambil itu kita melihat bagaimana 2 pasukan One Pro Cycling Team termasuk Rensburg yang berusaha pada peringkat ini. Tadi Andrea Guardini mengatakan bahawa beliau mengerah segala tenaga yang ada berbanding sprinter tadi ke atas Rensburg kerana ingin membantu Miguel Angel Lopez daripada Rensburg mendapat mata ataupun bonus time di sprint yang pertama tadi. Ya, dia juga mengatakan tadi Rensburg sebenarnya laju ketika memasuki sprint, sentiasa berada di top 3. Dia pun juga risaulah tadi tu, dan dia berjaya memintas Rensburg peringkat pertama dan kedua. Jadi saya melihat pada Rensburg ini daripada One Pro Cycling, dia daripada Dimension Data sebenarnya Dimension Data pelumba ini serba boleh. Sebenarnya tadi dia cuba melakukan breakaway yang seperti kita dapat lihat awal sekarang tadi, tetapi apabila masuk ke peringkat terakhir di gasan penamat di Dataran Merdeka, beliau boleh masuk sekali lagi sprint di tempat yang ketiga. Cukup hebat pelumba ini. Jadi itulah pelumba all-rounder yang ada kemahiran khususnya kepada pelumba. Sampai kita melihat bagaimana kelibat keempat-empat pelumba, ketiga-tiga pelumba yang gagal untuk meneruskan penguasaan mereka dengan para pelaton berjaya kembali atau mereka kembali berada dalam satu kumpulan 5 km terakhir. Biarpun Loh Si Kiong cuba untuk melakukan attack pada sisa-sisa tenaga yang ada, tetapi jelas bahawa pelaton mereka dengan strategi yang begitu baik seperti dijangka, mereka dapat menangkap tetapi lebih awal dan pada jarak 5 km terakhir berbanding 2 pada peringkat sebelum ini sebagai peringkat yang kedua dan juga peringkat yang ketiga. Dan inilah percaturan setiap pasukan. Kita melihat bagaimana pasukan dari Dimension Data sekarang ini mengawal perlumbaan. Biarpun Andrea Guardini mengatakan tentang rakan-rakan membantu, tapi ketika ini tidak ada rakan dan Andrea Guardini sebenarnya membantu kerana rakannya dalam pasukan Astana yang bertindak selaku lead out rider, iaitu
Arman Kanshaif tidak meneruskan saingan. Jadi inilah bagaimana pelumba daripada pasukan Tinkoff yang mengharapkan Eric Paska mampu untuk melakukan sesuatu. Tetapi bermulalah persaingan di pada Andre Godini masih lagi tidak kelihatan. Pelumba dari Tinkoff, Eric Paska di tempat yang kedua. Draft back turun belum tentu. Di situ Miguel Angel Lopez berada di belakang sedikit sambil perhatian sekarang. Andre Godini di sebelah kiri sekali. Di sebelah Francesco Kiki. Jadi Andre Godini berjaya meminta Francesco Kiki dan juga Eric Paska. Beliau berada di depan sampai cuba dia Ricebird di sebelah luar sekali. Tetapi itulah kedudukan dan sekarang ini bagaimana Andre Godini di tempat yang pertama. Jadi diikuti oleh pelumba dari pasukan Skydive yang tidak mahu ketinggalan, yang menamakan perlumbaan di tempat kedua.